ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Nanti dekat sini. Wa amanahum min khawf. Baik. InsyaAllah kita pergi ayat yang pertama. Okey. Surah Quraisy ni dia selalu kita duk dengar di penghujung ayat pertama ni. Selalu macam mana kita nak baca ni? Kenapa baca Quraisy? Nanti kita akan semak balik. InsyaAllah. Baik. Okey, baik. Kita tengok ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Baik. I kat sini panjang dia 2 harakat. Okey. La di sini panjangnya 2 harakat. Fiqu, sebutan qaf tebal ayah-ayah ibu-ibu. Okey. Tebal nah. Dia tidak boleh baca nipis. Bukan ku, bukan kaf. Bezakan di antara kaf dan qaf. Okey. Qu. Dekat mana makhraj huruf qaf? Di kawasan pangkal lidah. Kawasan mana? Kawasan pangkal lidah ayah-ayah ibu-ibu. Belakang tu. Dalam. Okey. Nak tunjuk pun tak ada. Tak ada apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada gigi tu. Okey. Baik. Quraisy. Macam tu bacaan dia. Selalu saya duk dengar dulu-dulu lah. Adalah sahabat-sahabat kita duk sebut Quraisyin lah. Dia tak boleh shin. Dia tak disebut sampai habis shin tersebut. Okey. Dia boleh sebut sekiranya dia berbaris 2 di atas sahaja. Okey. Jadi bacaan dia dekat sini Quraisy. Macam tu. Boleh? Baik. Dekat sini kenapa kita panjang Quraisy? Okey. Dekat sini ayah-ayah ibu cuba buka dekat panduan tajwid. Okey. Buka dekat panduan tajwid ayah-ayah ibu-ibu. Okey. Cuba tengok kalau yang berwarna hitam lah. Okey, yang latestnya saya ada dalam beg laptop, tapi tak apa. Tengok yang siapa yang ada, tengok kat nombor 3. Kolom yang nombor 3. Okey. Tengok dekat sini. Dekat sini. Ayat surah Quraisy ni dia famous dengan madlin. Okey. Dia famous dengan hukum tajwid madlin. Sebab apa? Setiap hujungnya ada hukum madlin. Macam mana kita nak kenal madlin? Ayah-ayah ibu-ibu nak kenal, kena tengok simbol ini dahulu. Kenal dahulu sifat lin. Okey, madlin tu maksud dia panjang. Okey, ni saya cerita ringkas. Okey. Kalau nak kenal madlin, kena kenal sifat huruf dahulu. Okey. Apa dia? Ya yang bertanda mati ataupun waw yang bertanda mati sebelumnya baris atas. Boleh? Okey. Ya dan waw yang bertanda mati sebelumnya berbaris atas. Okey, ini dinamakan sebagai sifat lin. Okey, kena kenal betul-betul simbol ni ayah-ayah ibu-ibu. Dan kita bagi penerangan. Okey. Kita bagi penerangan dekat ayah-ayah ibu-ibu. Kalau ada ya yang bertanda mati sebelumnya baris atas, kena senyum. Senyum tu macam mana? Sekejap kita tengok. Kalau wa yang bertanda mati sebelumnya baris atas, kena muncung. Muncung macam mana? Saat lagi kita tengok. Baik. Dah kenal huruf lin, baru kita boleh tengok dekat bawah. Okey, kita tengok cukup tak simbol madlin. Cukup tak simbolnya? Okey, kalau tak percaya, cuba tengok dekat kita punya panduan tajwid. Okey. Ada ya yang bertanda mati sebelumnya baris atas. Okey.
Ya yang bertanda mati sebelumnya baris A atas. Suara ustaz perlahan sangat. Allahu Akbar. Cuba keluar balik. Okey, yang mana yang dengar suara saya slow ke, yang perlahan ke, keluar balik. Cuba masuk balik sekali lagi insya-Allah. Baik, saya dah habis tinggi dah saya nak tekan suara saya. Okey, ayah ibu nah. Baik. Jadi nak kenal mad lin ni ayah ibu-ibu, cuba tengok ketika berhenti bacaan. Tengok huruf kedua terakhir ayah ibu-ibu. Okey, nak kenal mad lin, tengok huruf kedua terakhir. Ada tak dia jumpa dengan simbol yang kita perhatikan ini? Okey. Kalau ada, ya yang bertanda mati. Sebelumnya baris apa? Baris A atas. Cukup dia punya simbol dia, baru kita cakap dia mad lin. Cuma mad lin ni panjang dia berapa harakat? 2, 4, 6 harakat. Okey? 2, 4, 6 harakat. Jadi nak ambil berapa harakat ustaz? Nak baca ni. Takkan nak ambil 2. Boleh nak ambil 2, tak ada masalah. Cumanya untuk kita ni, permulaan kita nak mengaji ni ayah ibu-ibu, ambil di pertengahan harakat, iaitu 4 harakat. Panjang lah sikit kan. Kalau ambil 2 harakat pendek sangat. Lagi orang cakap dia mad asli pula. Okey, sedangkan dia mad lin, tapi tak apa, kita ambil 4 harakat nah. Baik. Jadi sebutan dia macam mana? Roy. Okey. Roy, dia kena senyum. Okey. Cara bacaan dia bila kita nak matikan, dia bukannya li'ila fi qurash. Bukan shin tu yang panjang. Ya yang bertanda mati tu yang panjang ayah ibu-ibu. Quraish. Nah. Baik. Sebentar, saya tunjuk cara sebutan dia dengan jelas. Okey. Baik. Ya ibu-ibu. Okey. Baik. Sebutan untuk surah Quraisy ayat yang pertama. Okey, sekejap Okey. Baik, sebutan dia. Macam mana sebutan dia bila nak sebut? Okey. Dia tak boleh sebut Quraisy. Bukan shin tu yang lebih. Okey, sebutan dia adalah, sepanjang sebutan dia, li'ila fi Quraisy. Okey, Raish. Tu, Raish. Okey, cuba sebut tengok. Okey, Raish. Dia ada bunyi shin di hujungnya. Okey, sebab dia mati dengan huruf shin. Itulah nama dia mad lin. Okey, boleh lah. Dia tak boleh Quraisy. Bukan shin tu yang bunyi lebih. Ya yang bertanda mati tu yang kena panjang. 4 harakat. Quraisy. Cukup 4 harakat, matikan dengan huruf shin. InsyaAllah boleh lah ya ibu-ibu. Baik, insyaAllah. Jadi kita pergi pada ayat yang seterusnya. Jadi macam itulah cara sebutan dia. Baik. Okey. Jadi panjang dekat sini 4 harakat, insya-Allah. Boleh? Sekali lagi kita ulang. 1 2 mula. Li'ila fi Quraisy. Matikan shin, ada bunyi tafashi. Okey, baik. Seterusnya, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim. Okey. Dekat sini. Okey. Ila fihim ni ayah ibu-ibu. Ini panjang 2 harakat. Okey, panjang 2 harakat. Hukum dia apa dia? Hukum dia adalah mad badal. Sebab apa mad badal? Hamzah bertemu huruf mad. Okey? Di awal perkataan. Yang ni kena jelas ayah ibu-ibu. Mad badal, hamzah bertemu huruf mad. Okey? Hamzah bertemu huruf mad di awal perkataan. Perkataan mana? Ila fihim ni. Okey? Boleh? Dia bukannya mad asli, dia mad badal, insyaAllah. Baik, panjang 2 harakat. Selalu orang silap dekat sini. Ila fihim. Dia tak panjang i ni. Panjang 2 harakat.
ila, la dua harakat mat asli, fihim nipis, okey, him dengan him, okey. Rapatkan bibir, mim yang bertanda mati, rih, matikan ha pedas di kawasan tengah kerongkong, rih la tashita, tashi, masukkan ta ke dalam huruf shin yang bertanda sabdu, sebab apa? Dia alif lam syamsiah. Okey, baik. Syita'i, ombak bertemu dengan hamzah, panjang 4-5 harakat. Boleh? Hukum dia adalah mad wajib muttasil. Sebab apa? Hamzah di sini tidak bertiang. Macam tu je. Saya cerita yang simple-simple. Okey, bagi ayah ibu faham. Wasaif. Wasa. Masukkan waw ke dalam huruf sad. Bukan was. Bukan W-A-S. Bukan bunyi sin lah. Dia bunyi sad. Wasaif. Okey. Bukan was. Itu sin. Beza di antara sin dan sad. Okey, ayah ibu. Beza di antara sin dan sad. Okey, yang ni sad. Wasaif. Okey, dia ada bunyi sifat dia iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Bunyi apa Ustaz? Siulan. Dia ada bunyi sofir. Okey, dia ada bunyi sofir. Was. Okey. Okey. Wasaif. Matikan fa di sini. Okey. Subhanallah, mudah Ustaz ni berapa umur? Umur 30. Dah 30 dah ya ibu. Okey, baik. Saif. Okey, madlin juga sebab apa? Ketika berhenti bacaan. Sebab apa berhenti? Tengok kat sini. Ada ayat kedua, okey? Ketika berhenti bacaan, cuba tengok ada tak huruf kedua terakhir bertemu dengan huruf lin. Ada tak? Ada. Ya yang bertanda mati sebelumnya baris atas. Okey? Jadi bacaan dia wasaif. Okey. Fa di sini kita hanya matikan sahaja. Dia ada bunyi hamas. Okey. So ini yang kena panjang 2, 4, 6 harakat, ambil 4 saja. Boleh? Okey, cantik. Jadi matikan dengan fa nanti. Soif. Macam tu. Boleh? Baik. InsyaAllah jom kita baca 1, 2 mula. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Okey? Baik, insyaAllah. Ayat seterusnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sama juga. Fal angkat lidah. Fal ya, tekankan huruf ain di kawasan tengah kerongkong. Budu, dudu, dal, panjang 2 harakat. Rabbaha, ha, bukan ha. Bukan ha pedas, ha simple, ha original. Rabbaha, ha 2 harakat. Zal, angkat lidah. Zal, hujung lidah keluar di antara gigi gunting. Zal, alif lam qamariyah, matikan lam. Bait, sama juga. Bai ni yang panjang 2, 4, 6 harakat. Hukum dia sama juga. Mad lin. Dia famous surah Quraisy ni. Kalau ayah-ayah ibu mana yang masuk kelas tajwid, kita akan cari mad lin dalam surah Quraisy. Sebab di penghujung setiap ayat ni surahku dah. Di penghujung ayat ni hukum dia mad lin. Okey. Jadi dekat sini hukum dia adalah mad lin. Bait. Matikan ta di sini, ada bunyi hamas. Okey, 4 harakat kita ambil. Baik, jom kita baca sama-sama. Falyabudu rabb hadzal bait. Baik. Ayat terakhir. Alladhi at'amahum min ju'. Baik. Alladhi.
Okey, dekat sini bacaan dia allazi. Okey, bacaan dia baris atas. Sebab apa baris atas? Sebab apa dia baca allazi? Dekat sini ayah-ayah ibu boleh tengok. Dalam panduan tajwid insya-Allah. Okey. Kalau yang warna putih saya tak sure ada ke tidak bacaan hamzah wasal, saya tak sure. Tapi kalau yang berwarna hitam ni adalah dia letak bacaan hamzah wasal. Macam mana kita nak cam hamzah wasal yang duduk di awal ayat? Okey, nampak sahaja kalau ada hamzah wasal. Selepasnya ada huruf lam, ya, tak kisah lam itu lam yang bertanda ataupun lam yang kosong. Maka di permulaannya baris atas. Sebab tu dia bunyi a di situ. Okey, bunyi a. Contoh Ar-Rahman Al-Basir. Al-Basar contoh. Okey, dekat sini kita tengok simbol dia. Ada hamzah wasal, selepasnya ada huruf lam. Betul? Okey, maka di permulaan ayat baris atas. Okey. Allazi ombak bertemu dengan hamzah 4 atau 5 harakat, kita ambil 4 saja panjangnya. Bertemu dengan hamzah yang bertiang maka hukum dia mad jaiz munfasil. Alqa qalqalah sugra, ringan. Okey, al-ta'amahum, mim bertemu mim. Okey, mim kosong. Ingat kalau mim kosong bacaan dia dengung. Mim kosong bacaan dia dengung. Okey, bertemu dengan mim idgham mislain, rapatkan bibir 2 harakat. Al-ta'amahum min ju'. Nun kosong bertemu dengan jim dengung 2 harakat, renggangkan bibir. Okey, hukum dia ikhfa hakiki, renggangkan bibirnya. Min ju'. Okey, berhenti dekat sini. Okey, berhenti dekat sini. Ju'. Okey, matikan dengan ain. Mat arid sukun kalau kita berhenti. Kalau sambung jadi mat asli balik. Baik, tak ada masalah. Wa amanahum. Okey, 2 harakat. Manahum, mim bertemu mim dengung 2 harakat, idgham mislain. Min kha, nun sukun bertemu dengan kha. Jelas sebutannya sebab nun bertanda mati, izhar halqi. Khauf. Ni tengok dekat sini ayah ibu-ibu. Okey, hukum dia madlin. Sebab apa? Ketika berhenti bacaan, tengok dekat huruf kedua terakhir ada tak bertemu dengan huruf lin? Ada, iaitu huruf waw yang bertanda mati sebelumnya baris atas. Macam tu je kaedah kita nak tengok simbol. Tak ingat nama hukum, no hal. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalau siapa yang ingat, itu satu kelebihan lah untuk ayah ibu-ibu boleh ingat hukum. Tak boleh ingat, tak ada masalah, tengok pada simbol. Khaw ni tebal di kawasan hujung kerongkong. Khauf. Okey. Min khauf, kena muncung. Kan tadi dia beritahu dekat panduan tajwid, kalau waw yang bertanda mati sebelumnya baris atas mesti muncung. Okey, min khauf, baru mati dengan fa. Fa di sini bukan panjang okey, waw ni kena panjang tu. Madlin. Sebab nama je mad kena panjang. Baik, jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'.
hum min khawf. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah perbaiki surah Quraisy pada malam ni, insyaallah. Jadi mudah-mudahan ayah-ayah ibu-ibu dapat sedikit ilmu lah, okay, tentang hukum tajwid dan cara sebutan dia. Jadi ayah ibu boleh praktis sebutan dalam surah Quraisy, insyaallah. Boleh nah.